Okey, kita sambung untuk contoh yang ketiga, iaitu dalam chapter yang kelima, Determination of Natural Frequency and Mode Shape, bawah subtopik Dirichlet Formula. Dalam contoh yang ketiga ni, kalau para pelajar lihat bahawa soalannya ada berkaitan dengan menentukan asas natural frequency using Dirichlet Formula. Diagram yang digunakan adalah diagram yang sama juga dengan contoh yang sebelum ni, iaitu contoh yang kedua. So, parameter yang diberikan juga sama, iaitu K1 sama dengan 10, K2 sama dengan 20, K3 sama dengan 15, M1 1.2 kg dan M2 2.7 kg. So, basically ini adalah secara asasnya lah. Soalannya adalah sama juga dengan contoh yang kedua dan contoh yang pertama. Okay, so dalam Dirichlet Formula kita straightforward bahawa first kali ada apa yang para pelajar perlu buat adalah para pelajar perlu buat free body diagram. Untuk case ni kalau ikutkan ni adalah mass yang pertama dan ni adalah free body untuk mass yang kedua. So mass yang pertama kita boleh tengok ianya adalah mx1 x double dot 1 plus k1 plus k2 x1 minus k2 x2. Sebab apa ianya adalah kaitan dengan k2. Dan seterusnya mx double dot 2 minus k2 x1 plus k2 plus k3 multiply by x2 equals to 0. So yang ini adalah dinamakan equation of motion. Equation of motion EOM. So seterusnya lepas dapat matrix ataupun equation of motion 2 untuk mass number 1 dan mass yang kedua. So apa yang para pelajar perlu buat? Para pelajar perlu wujudkan dia dalam bentuk matrix form. So yang ini dalam bentuk matrix lah. So setelah dapatkan dalam bentuk matrix, so para pelajar kena ingat balik Dirichlet formula asasnya adalah ianya adalah kaitan adalah 1 over omega power of 2 multiply by identity matrix plus with A matrix multiply with M matrix. So A matrix define dalam Dirichlet formula adalah K inverse 1. So K inverse 1, K para pelajar dah tahu dah berapa value dia, iaitu kalau saya nyatakan 30, negatif 20, negatif 20 dan 35. So gunakan scientific calculator. Yang ini kita gunakan scientific calculator untuk mendapatkan bacaan K inverse 1. So setelah dapat bacaan K inverse 1, para pelajar masukkan balik dalam equation yang asal ni, masukkan balik dalam equation untuk A. M adalah equation yang di sini, ni adalah mass matrix untuk M. So dan kemudian para pelajar boleh solvekan equation ni, tambahkan matrix 2 by 2 ni. Setelah para pelajar selesaikan, para pelajar akan dapat yang ini adalah Dirichlet formula, di mana 1 over omega power of 2 equals to A11 M1 dan plus with A22 M2. So pada pelajar tengok A11 adalah di sini, masukkan input di sini, A22 adalah di sini, masukkan input di sini. So M adalah M di sini, M1 dan seterusnya M2 adalah di sini, M22. So kemudian para pelajar boleh solve kan. Yang ini gunakan scientific calculator. Kemudian apa yang para pelajar dapat, pelajar akan dapat value one equation, one unknown, akan dapat value untuk omega lah. Untuk case ni omega 2.3. Setelah digantikan dalam unit hertz, gunakan bahagikan dengan 2 pi, para pelajar akan dapat 0.37 hertz. Yang ini adalah dinamakan the lowest natural frequency. Kita proceed dengan example number 4. Dalam example number 4 ni para pelajar kalau ada diagramnya basically kalau ada L dengan EI ni adalah diagram yang ada shaft lah. Bila ada shaft, ianya ada kaitan dengan rotation lah. So bila ada kaitan dengan mass moment of inertia, iaitu berkaitan dengan rotation effect, yang ni dia dah simplifykan. Dalam soalan ianya telah diberi A11, A33 equals to 3 divided by 2 56 multiply by L to the power of 3 divided by EI, iaitu second moment of inertia. L adalah length, E adalah Young modulus. Dan seterusnya A22 adalah 1 over 48 multiply by L to the power of 3 divided by E multiply by 1. So yang ni adalah notation di mana diberikan M11 equals to M1 equals to M2 equals to M3 dan equals to M. So macam mana nak solve kan?
para pelajar perlu straight away masukkan dalam Dengkili formula. Sebab apa? Dia dah kasih notation. Notation yang penting dalam Dengkili formula adalah A11, A22 dan A33 dan seterusnya M1, M2 dengan M3. So yang ini adalah yang saya bulatkan adalah notation yang penting yang kita gunakan dalam Dengkili formula. So Dengkili formula adalah begini. Yang ini adalah Dengkili formula. So masukkan dalam Dengkili formula. Yang ini adalah rearrangement ikut pada nombor ya. So bila selesaikan yang numerical value di dalam bracket ni, apa yang para pelajar akan dapat? Para pelajar akan dapat 0.04427 ml to the power of 3 divided by EI. So M tadi kita dah define dia sebagai semuanya sama, iaitu M1 sama juga dengan M2 sama juga dengan M3. So automatically bila buat rearrangement balik, sebab apa yang ini adalah 1 over omega. So kita pastikan omega ni berada di atas dan kita buat rearrangement balik. Jadi jawapan yang terakhir adalah jawapan yang di bawah ni lah. So sama juga dengan 4.75375 square root of EI divided by ML to the power of 3. Jadinya kalau boleh solve kan, nak dapatkan dalam natural frequency dalam bentuk numerical, pastikan pelajar-pelajar tahu value of yang modulus, value of inertial, value of mass dengan value of length shaft tersebut lah. Kalau saya rasa untuk case ni basically dia adalah cantilever beam ataupun shaft. Okey, so example yang kelima pada pelajar, yang ini adalah untuk Dengkili formula juga, di mana ianya berkaitan dengan mencari fundamental frequency of a beam, beam using Dengkili formula for the following data. Untuk case ni dia telah mengubah parameter of mass, mass 1 dan mass 3 equals to 5m, m2 equals to m. So parameter yang A11, A33 dan A22 ni adalah sama seperti contoh keempat. So yang ini adalah soalan yang diberikan lah. So macam mana kita nak selesaikan? Gunakan method yang sama, proses yang sama. So straight away apa yang kita buat, kita masukkan dia dalam Dengkili formula. So yang ini adalah kira dah Dengkili formula rearrangement sahaja. Apa yang para pelajar perlu buat, masukkan notation. So sekarang ni untuk case ni kita tahu yang ni adalah 5 mass. Sebab apa? Ianya berkaitan dengan M1, yang M2 ni still 1 dan M3 adalah 5. So M ni notation M kita bawa keluar lah. Kita bawa keluar. So yang ini adalah the huge bracket lah. So seterusnya kita selesai, kita rearrange balik 1 over omega to power of 2 equals to 15 divided by 2 56 plus 1 divided by 48 plus 15 divided by 2 56. And then yang ini adalah parameter yang kita tidak tahu berapa nilainya. And then kita buat rearrangement balik, yang ini adalah proses of penyusunan. Kemudian kita rearrange balik berdasarkan pada omega power of 2. And then omega berapa, dan kita akan dapat the final answer. Final answer dia adalah omega sama juga dengan 2.6917 square root of EI divided by L power of 3 multiply by M. Jadinya kalau tanya saya, konsep of Dengkili formula ni para pelajar, ianya straightforward. Ianya tidak, yang paling kritikal sekali adalah para pelajar perlu mewujudkan matrix K dan matrix M. Make sure para pelajar sampai ke tahap ke chapter yang kelima ni, saya rasa dah tak ada masalah lah bagaimana para pelajar nak derive ataupun govern the equation of motion.